اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى الروح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى الروح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dapat saya hadir dan tuan-tuan, puan-puan, semua hadirin dapat hadir juga. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala apa yang dirancang, juga kita semua ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Kitana. Beliau berusaha untuk jayakan program kita ini yang saya kira sangat penting sekali, yang mengaji dengan kita di masjid. Sudah 2 kali ulang kitab Sifat 20 ni. Hari ini jangan balik dulu ya. Maksudnya hari ini apa yang kita pelajari 2 tahun ni pun ulang lagi ni, khulasahnya hari ini. Sebab itu kalau boleh jangan balik, supaya ada kesinambungan sekarang sampai habis petang nanti. Sebab yang saya nak ceritakan hari ini bukan yang kita cerita dalam kelas tu, dalam dewan kuliah biasa kita tu detail. Hari ini saya ambil yang jusnya sahaja, yang krim, yang penting-penting sahaja. Sebab itu saya khawatir sedikit bila melihat ada adik-adik di sini, sebab ilmu ini bukan ilmu sebarangan. Dia perlu kepada muqaddimah dan perlu kepada asas. Tak mengapa, bagus juga mereka hadir. Sebab yang penting hadir, faham tak faham tu cerita nombor 4. Sebab bab akidah ini bukan yang senang untuk difahami. Tidak payah, perlukan mujahadah. Tapi sesuatu yang payah selalu saya ulang, bila dikuasai sangat indah. Nanti tuan-tuan akan seronok bertauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan 2. 1 dengan ilmu, 2 dengan rasa. Kita mengaji Sifat 20 ni untuk kita kenal Allah dengan ilmu. Tapi tak cukup tu, dia kena dengan rasa. Rasa tu apa? Rasa tu kena dengan ilmu tasawuf. Macam gula jugalah. Kita tahu gula itu begini-begini bentuknya, ada jirim, ada arat. Tapi kalau tak rasa, tak tahu tu manis. Gula Thailand
Tak sama dengan gula Malaysia, tak sama dengan gula Indonesia. Stevia walaupun satu titik tu boleh lawan berapa sudu gula tu. Tu tak masuk lagi gula tebu hitam. Naam. Karena itu adik-adik ataupun yang baru ikut kami ni bersabar kalau apa yang dibicarakan nanti sedikit memerlukan pemahaman. Sebab ini bukan sifat 20 ni bukan datang terus faham sebegitu, tidak. Tahniah pada yang istiqamah hadir. Mari kita mula muqaddimah dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini wajib ada untuk kita tahu perbincangan hari ini pagi sampai ke petang. Wajib ada buku ni. Kalau ada buku ni membantu untuk faham. Kalau tak ada buku ni, dua sahaja. Satu, faham tapi lupa. Yang kedua, tak berapa nak faham tapi ada faham sikit. Yang ketiga, tak faham langsung. Sebab itu buku mesti ada waktu mengaji. Buku ini, buku tadi tu ringkasan kepada buku ini. Untuk memantapkan lagi pemahaman sifat 20, kena ada buku hijau ini. Alhamdulillah kita sudah khatam sekali dan sekarang tengah ulang. Inilah ringkasannya. Baik, kerana hari ini kursus sehari sahaja, kita akan bincangkan cuma 3 tajuk sahaja. Satu, sifat ma'ani itu kenapa per. Nanti akan ada tajuk tambahannya, iaitu
4 serangkai sifat ma'ani yang selalu kita cerita tu. 2 tentang ta'alluq, itu sesi selepas selepas rehat nanti pukul 10.30 lebih kurang macam tu. Barulah petang nanti khas untuk cerita bab ini sahaja. Sebab hari ini bukan mengaji, hari ini adalah daurah sahaja. Baik. Mari kita lihat tentang sifat ma'ani. Banyak kita lompat ni. Saya rasa pelik sikit mengaji hari ini sebab anak murid atas, tok guru bawah. Dia paling sedap tok guru atas, anak murid bawah. Sebab kalau macam ni nak buat macam mana tak mengapa, nak buat macam mana, takkan kita nak ubah dewan. Tapi kalau yang paling bagusnya ialah jangan selipar kita atas daripada kepala guru kita. Itu paling bagus. Tapi manfaatkan dewan yang baik ini, tempat yang bagus ini manfaatkan. Cuma dari segi tradisi ilmunya begitu. Kalau tahap yang paling tinggi, orang yang menjaga adab dahulu, sekarang pun ada juga. Hatta bayang-bayang gurunya pun dia tak mahu kena kat kaki dia. Bayang-bayang gurunya. Nah, ini kan pula semua terbang di atas kepala guru. Tak mengapa. Jadi apa yang harus kita buat ni, benda yang sudah ada, dewan yang sudah sebegini, gunakan sebaiknya. Pun kita jaga adab, mudah-mudahan barakah majlis ilmu kita. Alhamdulillah, biar teknologi itu membantu untuk kita dekat kepada Allah. Biar teknologi macam ni membantu untuk mendekatkan kita memaham ilmu Allah dan akhirnya merasai ada Allah. Maka itulah yang bawa pada ketenangan pada jiwa seseorang itu. Baik, terus sahaja kita masuk kepada sifat ma'ani. Baik, sifat ma'ani itu mari kita lihat pada muka surat 36. Terus melompat. Memang hari ini bukan mengaji, itu daurah. Lebih bagus dahulu buka muka surat 33. Baik. Kenapa kita fokuskan tentang sifat ma'ani? Sebab sifat ma'ani itulah sifat yang benar-benar ada pada Allah, yang wujudi, yang kalau nak lihat nanti di hari akhirat boleh. Lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Kalau Allah bukakan hijab, boleh kita lihat sifat qudrah Allah, iradah Allah, sampai sifat kalam Allah yang 7 itu, sifat ma'ani itu boleh. Yang kedua, itu nanti hal akhirat, tak mengapa, tak apa penting cerita benda tu. Yang lebih penting sekarang, sifat yang ada peranan, sifat yang ada tugas, yang kita lihat sekarang bergerak, sekarang duduk, sekarang berdiri, sekarang berubah. Itu tu semuanya berkaitan dengan sifat ma'ani. Sebab ia ada tugasnya. Saya datang hari ini, siapa yang gerakkan saya? Sesuatu itu jatuh, siapa yang menjatuhkan itu? Allah. Tapi dengan apa Allah menjatuhkannya itu? Dengan sifat. Sifat tu namanya sifat qudrah, macam tu. Nah, sebelum kita datang di sini ni 50,000 tahun, Allah dah tentukan kita hadir kat sini ni. Ramai lagi orang yang nak hadir, tapi last minute tak dapat hadir. Ada juga orang yang tak berapa nak mau hadir, last minute jadi hadir. Siapa yang tentukan itu? Allah. Bila Allah tentukan itu? Qadim. Hari ini saya tanya, saya yang jawab. Sebab hari ini memang masa ni sangat pack sekali. Sebab itu tuan-tuan tumpu perhatian hari ini. Naam. Itu supaya kita melihat gerak-geri sesuatu itu. Siapa yang menjadikan? Dengan apa dijadikan itu? Supaya kita dapat melihat kembali semuanya kepada Allah yang punya sifat. Sehingga nanti kita akan syuhud, tahu semuanya kerana Allah. Boom, beraksiden benda itu. Kita tak nampak dah kereta tu, tapi kita nampak
Siapa yang lakukan itu? Hakikatnya itu. Nah, itu dipelajari dalam sifat ma'ani. Adapun sifat-sifat lain itu menunjang, menyokong. Kalau diibaratkan meja inilah sifat ma'ani, bukan dari segi ada tidak ada tu kemudiannya nampak meja ini, tapi sokongannya ada kaki, ada paku kalau kayu, untuk kuatkan dia punya tu supaya terdiri, nampak meja ini, nampak tugasnya itu. Yang bertugas, yang ada peranan hanyalah sifat ma'ani. Itulah bahasa mudah. Bahasa tauhidnya ta'alluq. Bahasa tauhidnya thamaratus sifat. Nah, Allah punyai sifat-sifat kamalat yang tidak terkira banyaknya. Itu namanya ijmali. Tapi wajib setiap kita. Tak tahu berdosa. Itu namanya 20 sifat. Itulah namanya secara tafsili. Dalam 20 sifat ini yang disebut wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat ini ada kategorinya, iaitu yang disebut sebagai wujudi dan amrun i'tibari. Barakallahu fiik. Naam, ini sangat penting mengaji sifat 20. Mesti tahu wujudi dan amrun i'tibari. Naam. Tetapi barakallahu fikum, tahu dulu sifat ma'ani itu apa? Ma'ani itu berasal, ma'ani itu jamak, plural, berasal daripada singular, mufrad ma'nan di atas tu ya. Ma'nan. Ini ma'nan. Ma'nan itu sinonim dengan sifatun, sifat. Bila disebut ma'nan artinya sifat. Oleh kerana ini mufrad, tukarkan kepada jamak plural, jadi ma'ani. Sirah muntahal jumu', ma'aniyu, jangan disebut ma'aniyun. Sifat itu mufrad, jadikan ia jamak sifatun. Itu jadi jamak muannats salim. Jadi ma'ani, sifat-sifat ma'ani itulah sifat-sifat, seolah-olah benar-benar sifat Allah yang ada lagi sungguh, yang ada pada Allah. Itu namanya sifat ma'ani. Ada juga sifat lain tapi bukannya ada, tapi sungguh. Nak tahu ada dengan sungguh, dia kena tahu wujudi dan amrun i'tibari. Baik, itu dulu. Nah, saya tak tunggu ya, faham tak faham saya tak tunggu ni. Sebab nak fahamnya bukan di sini, nak fahamnya di masjid negeri itu. Naam. Jadi seolah-olah bila sebut sifat ma'ani, ma'ani itu kan berasal daripada perkataan, daripada perkataan maknan. Maknan maksudnya sifat. Makna maksudnya sifat. Jadi sifat-sifat ma'ani, makna-makna atau sifat-sifat yang benar-benar ada, yang ada fungsinya itu. Bila disebut sifat Allah, mesti merujuk sifat ma'ani itu. Walaupun ada sifat lain, tapi sifat yang berperanan, yang disebut ta'alluq, hanyalah sifat ma'ani. Nanti kita masuk ta'alluq seksi kedua nanti. Bila kita dah tahu hanya sifat ma'ani berta'alluq, tak pening dah. Nafsiyah tidak ada ta'alluq, salbiyah tidak ada ta'alluq, maknawiyah tidak ada ta'alluq. Ditanya, kenapa tidak ada ta'alluq, tidak ada fungsi, tidak ada peranan? Dijawab, kerana bukan ada, tetapi sungguh sahaja. Sungguh itu the matter of thinking, pondering, contemplating, difahami. Kalau bahasa Fataninya, reti, faham. Kita faham lagu tu, tapi benda bukan ada, tapi faham saja.
Saya tak tunggu tu. Baik, nak faham sifat ma'ani itu sifat yang benar-benar ada dirinya, itu yang dipanggil wujudi. Terjemahnya ada lagi sungguh atau ada dan sungguh. Adapun sifat-sifat lain itu nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu bukan ada tapi sungguh sahaja. Itu namanya amrun i'tibari. Thubuti pun boleh, tahakkuk pun boleh, adami pun boleh. Baik, nak kena kembali kepada wujudi itu apa? Amrun i'tibari itu apa? Supaya kita faham, tak perlu ditengok thubuti itu tak perlu dulu, tahakkuk tak perlu dulu, adami tak perlu dulu. Hafal dua sahaja setakat ini, wujudi dan amrun i'tibari. Baik. Sifat ma'ani ini bawah kategori wujudi, ada dan sungguh atau ada lagi sungguh. Dihafal dulu ya, sifat ma'ani. Tambah satu lagi, zat Allah. Sebab kita sekarang bincang tentang sifat 20. Nah, amrun i'tibari itu bukan ada tetapi sungguh sahaja. Sifat apa? Hafal dulu sifat ma'ani. Yang lain itu semua bawah kategori amrun i'tibari. Boleh tu dulu? Boleh padam dulu? Semula ya. Bila disebut wujudi hanya satu sifat saja. Sifat apa tadi? Naam. Maka senanglah kita. Yang lain tu semuanya jadi apa? Amrun tak payah hafal pun tak apa. Sebab apa? 4 tolak 1, semua tu lah. Tapi kena tahu satu tadi tu. Apa dia satu tadi tu? Sifat ma'ani. Maka amrun i'tibari jadi apa? 3 yang tinggal. Nafsiyah, salbiyah dan baik, maknawiyah. Sudah tu ya, saya tak tunggu. Plus lagi. Plus baru kita tambah. Zat Allah itu adalah wujudi. Nanti di hari akhirat boleh kita lihat Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Naam. Ini tolong tambah satu lagi sebab kita nanti nak belajar ta'alluq sesi kedua. Kalau sifat ma'ani itu sifat, maka dia ada kerja dia. Dia ada ta'alluq dia. Dia ada thamaratus sifahnya. Thamaratus sifat bagi sifat ma'ani itulah namanya amrun baik, kita bagi contoh. Kalau sifat ma'ani itu sama, kita terjemah pendengar. Ni kalau yang tak familiar, sabar dulu ya. Jangan apa itu jangan dulu. Sebab saya tahu, saya anggap sini ni kebanyakannya dah ada basic. Kalau tak saya jadi lambat nanti. Saya tak mau balik ke belakang. Diterjemah yang paling tepat pendengar, tanpa mengatakan terjemah mendengar itu salah, tidak. Tapi ini lebih accurate. Nanti kita akan tengok ketepatan terjemahan pe itu. Kalau sama itu diterjemah dengan pendengar, maka ini baru sifat. Apa kerja sifat itu? Kerjanya mendengar. Kalau Allah ada sifat basar, itu sifat basar. Apa kerjanya? Melihat. Jangan semabul. Jangan pelihat kerjanya mendengar, tak jadi. Ataupun sifat pelihat basar kerjanya berkata-kata, tu ambil kerja orang lain. Kerja, peranan, fungsi itu namanya ta'alluq. Itu je. Ta'alluq tu bukan payah sangat. Apa kerja dia? Contoh, Allah ada sifat qudrah. Itu sifat, ya. Oleh kerana ia ada dirinya, apa kerjanya? Berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menjadikan al-ijad. Berkuasa mematikan al-i'dam. Naam. Saya tak berapa mahu tengok muka orang hari ini. Sebab kalau saya tengok muka orang, kesian saya. Sebab kedut-kedut di jari itu menunjukkan apa? Saya tak mahu tu. Saya akan tengok muka orang yang senyum, bermakna faham.
Nah, sebab tu bagus Tuan Haji duduk depan hari ni. Beliau selalu senyum sebab saya tahu beliau ada basic. Selalu ikut saya kat depan Tuan Haji. Nah, sebab tu saya tak nak tengok muka orang sangat hari ni ya. Kan biasa kalau mengaji kan saya selalu tengok dalam masjid supaya tahu siapa yang tidur dan mengantuk. Bila mengantuk saya ulang lagi ni tak boleh dah. Ini memang hari ini saya memang luar biasa hari ini. Allah ada sifat kalam, terjemah berkata. Dengan sifat ini Allah berkata-kata. Yang dikatakan itu hasillah masadara min masdarin. Apa dia? Itulah namanya perkataan ataupun lafaz. Naam. Jadi apa dia wujudi, apa dia amrun i'tibari? Ada 4 tingkatan. Paling bawah tak ada langsung, tu namanya ma'dum. Tak ada sama sekali. Syarikul bari, Tuhan lain selain daripada Allah, there is no. Proclaiming, that is the matter of proclaiming sahaja, proclaim, tapi that is not the real. Anak atau isteri Tuhan memang tak ada. Sebab itu ma'dum. Ma'dum itu dikatakan ma'dum kerana ia bersifat dengan adam. Tidak ada. Dia tidak ada. Nah, yang kedua, nak kata tak ada macam ada. Nak kata ada, dia tiada. Dia lebih kepada tiada. Itu namanya amrun i'tibari. Ada pada zihin, pada akal, pada pandangan, fikiran, tapi bukan pada reality. Macam ada tapi sebenarnya tidak. Sifat ni disebut sifat salbiyah. Ada pada Allah, ada pada makhluk. Cuma yang ada pada Allah qadim, yang ada pada makhluk hadis. Contoh, sifat salbiyah saya, tidak perempuan. Saya ni lelaki ke perempuan saya ni? Sungguh tak saya ni bukan perempuan? Cuba cari bukan perempuan yang daripada saya, cuba cari. Tak jumpa. Pegang kena tangan, pegang ramas kena muka. Kamu cari apa? Cari tidak perempuan. Cari kat mana? Cari kat saya. Mana ada. Tapi lihat saya, reti, faham. Nah, without any prior thinking and deliberation, automatically you will come to say you're not woman. Perempuan, bukan perempuan ni, lelaki ni. Tidak perempuan. Tidak, once kita sebut perkataan tidak, tu namanya salbiyah. Maaf ya, saya tak tengok muka orang. Sebab saya takut tengok muka orang, saya akan patah balik 10 slide ke belakang. Tak mahu saya hari ini. Nah, saya pun serba salah hari ini. Hal macam ada, lebih pada ada, tapi sebenarnya bukan ada. Itulah namanya sifat nafsiyah. Dan sifat makna itu mengikut qaul dhaif, yang tak kuat. Yang kuat letakkan saja pada amrun i'tibari. Sebab tu nanti kita akan main dua sahaja, wujudi, amrun i'tibari. Baik. Nah, kita ni dulu ya. Kemudian yang wujud, maujud, yang ada betul-betul. Ada, boleh dilihat. Zat Allah. Cuma bukan di dunia, di akhirat. Dan semua sifat ma'ani, bukan di dunia tapi di akhirat. Kalau Allah buka hijab. Daripada 4 ini, maka kita akan bicarakan 2 sahaja. Satu, maujud ataupun wujudi. Yang kedua, amrun i'tibari. Kenapa disebut maujud? Sebab ia bersifat dengan wujud. Kenapa disebut qadim? Sebab ia bersifat dengan qidam. Nah, supaya jangan semabul ya. Yang dah mengaji dengan saya di masjid, alhamdulillah boleh tambah-tambah kefahaman dan nota ya. Kemudian kenapa disebut ma'dum? Sebab ia bersifat dengan adam. Baik, kita tak bicara dah ma'dum, tak bicara dah halnya, sebab dalam mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari disebut oleh Al-Imam Al-Ash'ari sendiri, al-halu muhalun. Al-halu muhalun.
Hal itu mustahil. Masukkan saja kepada amrun i'tibari. Baik. Mari kita lihat supaya lebih jelas amrun i'tibari itu apa. Lihat warna hijau dahulu. Hadis. Hadis itu makhluk, sebab nak mengaji tentang Allah supaya dekatkan pemahaman, cerita tentang makhluk dahulu. Baik, cuba kita lihat di sebelah kiri dulu. Maksudnya sebelah kiri ini. Mana kiri? Ni, sebelah kanan. Sebelah kanan sini. Ini kanan kan? Kiri? Oh, kanan saya. Kiri audien. Kiri audien, betul. Kanan saya. Tapi dalam ni kiri saya. Maksudnya saya kena tengok sini. Baik. Tengok di sebelah kiri tuan-tuan, warna hijau. Hadis sebutannya, bukan hadis. Itu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlan, tu hadis. Ini hadis. Nah, jadi hadis itu makhluk, mungkinat, jaizat pun boleh juga guna istilahnya, jirim dengan arad. Mana-mana yang boleh dikesan dengan 5 panca indera, contohnya mata dengan sifat pelihat, boleh dilihat warna itu namanya wujudi. Maka kuning, merah, biru itu wujudi. Yang boleh didengar suara, maka suara itu wujudi. Kuat dan slow suara itu amrun i'tibari. Rasa manis, masin, sebab bila dirasa dengan lidah. Sentuh kasar, licin, itu wujudi. Cium bau, pecium itu adalah wujudi. Kita cerita bab makhluk dulu. Mari sebelah kanan tuan-tuan. Amrun i'tibari, tak boleh dikesan dengan 5 panca indera. Mana-mana perbuatan berkata-kata. Perbuatan berkata-kata tu asal faham, ingat dulu perbuatan. Maka itu adalah amrun i'tibari. Sekarang saya bercakap, yang boleh disentuh, dipegang, gigi saya wujudi, bibir saya wujudi, lidah saya wujudi, suara saya wujudi. Nah, tapi bercakap-cakap tu bukan boleh dipegang. Faham akal sahaja. With your mind you come to see, your akal will suggest the combination of the tongue and the mouth and the moving of all those. Now you suggest, your akal will suggest that is what's called conversation or speaking up ataupun berkata-kata. Akal yang bagi suggest itu, direti, difaham, itu namanya amrun baik. Berjalan, kalau saya berjalan, maka yang adanya badan saya, tangan saya, kepala saya, kaki saya. Berjalan daripada sini ke sana. Nah, itu namanya berjalan. Baik. Kalau saya slow sahaja, tuan-tuan akan kata saya buat apa tu? Berjalan. Kalau saya laju, tak nama berjalan dah. Tu nama apa tu? Tapi orang yang sama, kaki yang sama, badan yang sama, bila mata melihat slow, akan dikatakan the combination of orangnya, kakinya, dewannya, from one place to another, but slowly it comes to what? The result of berjalan. Maksudnya ni namanya berjalan. But if you go a little bit faster, there will be no longer berjalan, rather berlari. Orang yang sama, the matter of what? Akal. Itu namanya amrun amrun perkara i'tibari, akal, faham, reti, faham. Itu bentuk bulat,
Nah, muka hang bulat lah. Cuba pegang bulat itu. Kena kat pipi. Kena kat hidung. Kamu cari apa? Cari bulat. Bulat bukannya ada, tapi sungguh bulat. Saya tak ada tengok muka orang, tak mahu saya. Buku ini ada, tapi segi empatnya itu bukan ada. Kalau ada, cuba pegang. Tak jumpa. Cuba scan, tak dapat. Cuba zoom, tak dapat. Yang kata segi empat. Segi empat itu the matter of akal. Lihat macam ni, kita akan kata buku ini segi empat. Kalau saya potong menjadi sebegini, tuan-tuan tak akan kata segi empat tepat. Ia akan bertukar jadi segi empat apa? Sama. Buku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya akal sahaja. Itu maksudnya bentuk. Mana-mana bentuk tadi, perbuatan ni bentuk. Siapa yang paling besar dalam dewan kita ni? Jangan tengok orang, jangan tengok orang. Besar betul dia, mungkin keturunan Arab, maaf ya. Tapi yang paling besar dalam dewan kita sekarang ini, cuba ajak dia pergi ke Jepun dan selfie dengan ahli Gusti Sumo. Nescaya orang Jepun dan ahli Gusti Sumo kata, kamu cukup makan ke? Walhal di sini overload. Contoh. That is the matter of what? Perception. Kita banding dengan budak kecil, baby, besarlah kita. Tapi banding dengan ahli Gusti tadi, sangat halus. Kecil, nah? Panjang, pendek, gemuk. Hang gemuk, no? Pap, kena kat perut. Pap, kena kat muka. Pap, kena kat lengan. Kamu cari apa? Cari gemuk. Gemuk tu ada tak? Tak. Gemuk tu akal je. Bila kita lihat orang kurus, kita kata dia gemuk. Sekali lagi bawa dia ke Jepun tadi tu. Cuba lihat, gemuk tak dia? Orang kan Jepun kata, tolong tambah 3 kali lagi ya. Masya Allah. Itu adalah perception. Bila ada perbandingan, nisbah, maka dia akan jadi begitu. Cantik bodoh, nak datang kat sini nanti boleh tahan jauh. Nak datang ke sini tadi boleh tahan jauhnya. Tapi tuan-tuan dekat section 6 ni, Shah Alam is just around the corner. Datang kat sini just very near. Tapi saya dari tempat saya kat sini, berapa tol nak kena lalu. Dan jam dan sebagainya. Nah, itu nisbah saya ni jauh. Nisbah tuan-tuan di sini dekat. Saya sekarang dah ada di hadapan tuan-tuan kan. Kalau ada orang yang rajin belajar hari ni, Nuh atau Bumbung. Saya di mana, dia sekarang. Nisbah pada dia, saya di mana sekarang? Di bawah kan? Tapi tuan-tuan, nisbah saya pada tuan-tuan di mana sekarang? Itu the matter of what? Nisbah sahaja, akal sahaja. Bukan ada yang kata depan belakang itu. Nah, baik. Itu untuk mendekatkan fikiran. Yang kita bicarakan adalah tentang Allah. Tolong diingat, bila disebut wujudi tentang Allah, dihafal dua. Boleh sekarang? Satu, zat Allah. Kedua, sifat ma'ani. Yang kedua, dicerita tentang amrun i'tibari tentang Allah. Satu, namanya sifat-sifat selain sifat ma'ani. Yang kedua, thamaratus sifat bagi sifat ma'ani. Boleh? Mari kita lihat kek dahulu supaya lebih jelas. Tapi saya tak mau panjang lagi kat sini. Nah, kek ini ada wujudi, ada dirinya. Jangan pula kata mana ada Ustaz dalam tak habislah cerita hari ini. Tak ada kan? Boleh lihat kan? Naam. Ada yang ada pada kek tu, ada tak? Tak ada. Amrun tuan-tuan, saya ni ada tak? Dia tolong bezakan wujud dengan wujudi. Saya ni ada, ni saya Ustaz Mahathir kan? Saya ada tak sekarang? Ada saya tu ada tak? Ada saya bukannya ada. Kalau ada, cuba cara pegang. Pap. Hang cari apa? Cari ada. Ada bukan ada. Tapi saya sungguh ada. Sungguh tak saya ada lah.
Tuan-tuan tak kata ada ke ada? Tak, sungguh ke ada? Sungguh ke? Ustaz Muhammad ada, sungguh ke? Tengok. 6. Saya tak mahu tengok muka. Prinsip saya hari ini, saya kena tegas jangan tengok muka orang. Kecuali orang yang tertentu sahaja. Kek ini bulat tak? Bulat? Bulat tu ada tak? Bukannya ada, tapi sungguh tak bulat. 6. Kek ini bukan segi empat kan? Bukan segi empat, itulah namanya amrun boleh disebut salbiyah. Saya tak mahu masuk tu dulu sebab ini bukan, kita tak bincang hal salbiyah. Kek ini warna apa? Kan bila disebut warna tadi dia semua jadi wujudi. Mana Kak Ajah Zuraidah? Oh, sini ya. Biasa Kak Ajah duduk depan ni. Kak Ajah Zuraidah banyak membantu kita ya untuk program kita ni. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau ya. Doakan sama-sama. Dan tuan-tuan juga. Kalau tuan-tuan tak ada hari ini, saya nak bersyarah dengan siapa hari ini? Bermakna tuan-tuan besar pahala datang hari ini kan. Tidur mengantuk tu cerita lain. Yang penting hadir. Kemudian sedar, faham ke tidak tu cerita lain. Nah, insya-Allah kalau faham sedikit pun alhamdulillah, tak faham pun tak apa. Yang penting tahu, bukan payah sangat belajar sifat 20. Nah. Tapi tak cukup untuk sehari, memang tak cukup. Panas dapat dirasa dengan sentuhkan rasa panas wujudi, itulah namanya ma'ani. Wangi boleh dicium wujudi, dan tak bercerai tanggal kuning panas wangi itu daripada kek ini, itu namanya apa? Sifat maknawi. Baik, ini orang ni kan, orang ni ada tak? Ada. Tuan-tuan cuba jawab ada tak ataupun sungguh ya. Ada dan tidak, maksudnya ada ke sungguh tu je. Ada dia ni ada ke? Tak, tapi sungguh. Kalau yakin kuat, tak yakin main-main je supaya jangan dia tahu orang salah. Tinggi ni kaca, ini sebenarnya perception saja. Amrun tibari. Ini bukan perempuan kan? Cuba cari bukan perempuan tu, tak jumpa. Tu namanya sal. Bila salbiyah amrun nah, kulitnya cerah tak? Cerah. Itu bila cerah melibatkan apa tu? Warna. Bila warna wujudi. Dia suara bersuara, boleh didengar suara tu. Wujudi, itu namanya ma'ani ya. Licin kulitnya wujudi. Tak bercerai tanggal, coklat, cerah tadi suara dan licin daripada orang ini namanya makna. Dan dia sedang buat apa sekarang ni? Berdiri kan? Berdiri itu ada tak? Tak ada, tapi sungguh tak ada berdiri. Amrun baik, itu sekadar nak mendekatkan sahaja. Sekarang kembali balik kat sini. Boleh tuan-tuan diinstal dulu sekarang ini, sebab kita nak mengaji ma'ani ini. Apa dia? Sifat yang betul-betul ada pada Allah hanyalah sifat ma'ani. Ia dipanggil dengan wujudi. Selain daripadanya bukan sifat wujudi, tapi amrun contohnya nafsiyah, salbiyah dan makna. Hafal tu dulu. Kemudian tambah satu lagi sebab nak belajar ta'alluq sesi kedua ni. Apa dia? Wujudi itu tambah satu lagi, zat Allah. Amrun i'tibari tambah satu lagi. Dah sifat ma'ani sini tadi, jangan diambil sifatnya, tapi ambil tugasnya, ambil peranannya, ambil ta'alluqnya, ambil thamaratus sifatnya. Thamaratus sifat ma'ani itu di bawah kategori amrun i'tibari. Boleh dihafal tu dulu? Mari sama-sama kita hafal dulu. Berbicara tentang Allah ada dua. Satu wujudi, yang kedua amrun paling bagus jangan tengok nota. Sebab tu saya dah lah tutup ni, pejam lagi saya. Nak tunjuk memang tak tengok pun. Baik, sifat dahulu. Sifat yang betul-betul ada diri yang dipanggil wujudi hanyalah sifat ma'ani. Yang lain tu adalah sifat
Itu sahaja. Kemudian bagilah contoh. Apa yang lain tadi itu? Nafsiyah, salbiyah dan cukup. Baik, tambah satu lagi diwujudi itu, iaitu zat Allah. Kita jarang bicara bab itu, tapi kalau dah ada nanti bab ta'alluq kita akan bicarakan. Dan tambah satu lagi dekat amrun i'tibari, apa dia? Thamaratus sifat, pekerjaan sifat, ta'alluq sifat. Sifat apa? Sifat ma'ani. Baik. Jadi sifat-sifat ini, baik, sifat yang 20 tadi hanya sifat ma'ani yang disebut wujudi. Kenapa perlu kita tahu? Yang perlu kita tahu belah kiri dia tu, hanya sifat ini yang ada ta'alluq. Adapun sifat lain itu bukan wujudi tapi amrun. Hafal dua istilah tu dulu, dia banyak tapi cuba jangan semabul, boleh ya? Baik, cuba difaham lagi satu. Kenapa kena tahu sifat ma'ani itu wujudi? Kerana hanya sifat wujudi yang ada ta'alluq. Ni kita nak mengaji sesi yang kedua. Baik, kalau diumpamakan Allah itu zat, maka zat itu bersifat. Pertama, sifatnya nafsiyah. Kedua, tiga, ma'ani. Empat, tuan-tuan perasan tak? Yang empat tu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, itu dipanggil sifat 20. Dalam empat kategori sifat ini, mana yang berwarna? Ma'ani kan yang berwarna. Nak tunjukkan, saya nak bagi tahu je itu wujudi. Itulah dipanggil sebagai wujudi. Kenapa? Nak lihat di akhirat nanti boleh, tidak penting mana. Untuk pengajian kita yang penting hanya sifat wujudi yang ada ta'alluq. Kenapa? Sebab dia wujudi, ada dirinya. Nah, contoh, ada Haji dalam dewan ini dan Haji sedang duduk di masjid sekarang. Haji A dengan Haji B, yang ada sekarang Haji mana? Haji A kan? Haji B kat mana? No, dekat sana tu. Ada tak dekat sini? Alang-alang Haji ni ada kat sini. Ji, tolong atur mikrofon Ji, dan susun kerusi dan meja dan bunga, sebab dia ada dirinya dan dia berperanan. Nah, yang lain adalah amrun i'tibari. Sekarang kenapa diterjemah dengan dikatakan sejak bermula daripada zaman Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki, bermulalah terjemahan sifat ma'ani dengan Sebahagian mengatakan sebelumnya, tapi beliau yang paling tegas dan paling jelas menulis di dalam kitab beliau, namanya Baquratul Amani, kitab yang awal. Jadi beliau berfikir, selama-lama ini as-sam'u, sama' itu diterjemah dengan mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Sedangkan sekarang kita cerita tentang sifat 20. Walhal mendengar, melihat, berkata-kata itu bukan sifat tapi apa? Perbuatan. Jadi beliau pun fikir, saya nak buat satu ijtihad. Tak mengapa ijtihad beliau, supaya orang jangan semabul, jangan keliru. Kita sekarang cerita tentang sifat. Dahlah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu wujudi. Kalau dikekalkan terjemahan sama dengan mendengar, sampai bila-bila orang akan kata mendengar itu bukan sifat tetapi perbuatan. Akhirnya beliau jumpa dengan guru beliau, Al-Allamah Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Alimnya beliau, Syekh guru beliau ni dipanggil Syekhul Masyayikh Asrihi, Syekh kepada guru-guru zamannya, wa Sibawayh zamanihi, orang yang paling alim seperti Sibawayh dalam bab nahu di zamannya, was-Sakaki awanihi, dan orang yang alimnya seperti As-Sakaki dalam ilmu balaghah. Ya Syekh, di tanah Melayu orang terjemah sifat ma'ani dengan ber.
Sedangkan pemahaman bahasa Melayu itu perbuatan ya Syekh. Bila perbuatan itu amrun i'tibari. Kan sifat 20 ini kita cerita tentang sifat ma'ani itu bukan amrun i'tibari tetapi wujudi. Lalu kata beliau, ya Syekh, saya berijtihad, tak terjemah dengan tapi saya terjemah dengan pe. Kenapa pe? Bila pe tu ada. Contoh, seorang pemain bermain bola di padang bola. Pemain ada tak? Ada. Bermain bukan ada tapi sebagai perbuatan. Padang bola ada. Segi empat, sungguh yang cantik, sungguh dan mahal, sungguh. Cukup di situ ya. Dia ada contoh kipas angin yang tidur selalu tu kan. Tak mahu saya. Ya Syekh, sebab itu saya letak pe. Walaupun pelik didengar oleh orang. Kata guru beliau, wahai Ismail, sir ala barakatillah. Teruskan wahai Ismail, kalau dengan penerangan kamu tadi tu, ya saya setuju tu. Cuma beliau tak pandai bahasa Melayu lah. Akhirnya Pak Da'i yang di bawah tu, beliau menulislah kitab namanya Bakuratul Amani, iaitu menceritakan tentang sifat ma'ani itu sama aja dengan kitab lain tapi terjemahannya berbeza. Akhirnya sampailah kitab itu di tanah Melayu dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Hatta ulama-ulama di tanah Melayu ketika itu ada yang tidak setuju dengan beliau, termasuk anak murid beliau pun. Kenapa? Kenapa Pak ada terjemah puan-puan pelik, tak serupa orang lain terjemahnya mendengar, melihat, berkata-kata, berkuasa, mengetahui dan hidup dan berkehendak. Pak punya berkehendak, tak ada yang lagi dengar. It's very strange for us. There is no one translating in a such a way. Akhirnya ada yang i'tirad. I'tirad bakponya. I'tirad maksudnya bukan lawan tapi macam tak setuju, disagree with. Akhirnya Pak Da'i ketika itu berada di Makkah. Lalu beliau menulis lagi satu kitab namanya Tabsiratul Adani, syarah kepada Bakuratul Amani. Bila disyarah, kenapa terjemah apa-apa lagu ni, ada kitabnya. Lalu yang i'tiraf tadi tu akhirnya i'tiraf. I'tiraf tadi tu kan tak setuju, hanya setuju. Kena. Betul. Itulah jadinya. Oleh kerana kitab Bakurah pertama sekali ditulis dan terkenal, dikekalkan nama Bakuratul Amani. Walhal sebenarnya kitab yang paling awal ditulis beliau tadi Bakuratul Amani. Ada orang tak setuju dengan kitab ni, beliau tulis lagi syarah kepada Bakuratul Amani namanya Tabsiratul Adani. Sepatutnya nama kitab ini bukan Bakurah tapi Tabsiratul Adani. Tapi beliau kekalkan juga Bakurah ini karena sudah terkenal, masyhur namanya. Akhirnya beginilah terjemahan yang kita perolehi. Kalau qudrah, selalunya kita dengar perkataan berkuasa ataupun menguasai. Tak, beliau terjemah dengan berkuasa. Kalau iradah, selalu kita tengok buku-buku lain berkehendak, mengkehendaki. Beliau tak mau, berkehendak. Kalau ilmu, pengetahuan, bukan tahu ataupun mengetahui. Hidup, perhidup. Mendengar, pendengar. Melihat, pelihat. Berkata-kata, berkecek, pekecek. Itu viral nanti tu. Jangan. Supaya pakar ulama pakar berkata, baik. Kenapa di sini? Ini sama-sama tengok. Kalau qudrah diterjemah dengan berkuasa, menguasai, ia bukan sifat tapi perbuatan. Kita cerita tentang sifat ke tentang perbuatan 20? Sifat 20. Baik. Kalau terjemah dengan berkuasa, menguasai, ia bukan wujudi.
Kerana ia perbuatan, maka ia sungguh saja. Walhal kita cerita tentang wujudi, itu yang terjemah berkuasa tu. Baik, kalau terjemah berkuasa menguasai, ia bukan berdiri pada zat sebab ia perbuatan. Tapi kalau terjemah berkuasa, berdiri pada zat, qadimlah dia. Kalau menguasai, itu banyak. Allah menguasai langit, bumi, di daratan, di lautan, di barat, timur, utara, selatan, whatever. Banyak Allah menguasai manusia, menguasai malaikat. Tapi Allah kuasai semuanya itu dengan satu sifat berkuasa. Dengan sifat kudrah Allah menjadikan, berkuasa apa ni? Berkuasa menjadikan berapa orang lahir setiap saat. Kan banyak tu, menjadikan, mematikan. Banyak tu kan pekerjaan tu. Nah, itu jadi ta'addud banyak. Kita bukan nak cerita itu, kita cerita hanya esa wahdaniyah. Dengan satu sifat ini Allah menjadikan banyak. Mari kita lihat sama supaya lebih jelas. Kalau kita terjemah sama dengan mendengar, boleh. Tuan-tuannya kalau nak kekalkan terjemahan itu boleh. Sebab dalam kaedah la musyahata fil istilah, tak apa. Terjemahlah apa pun, tak semestinya pendengar. Tuan-tuan nak terjemah mendengar boleh. Dengan syarat. Mendengar itu jangan difahamkan perbuatan. Mesti difahamkan tapi dengan sendirinya. Kita tak boleh nak ni. Memang dengan sendirinya. That is our own language. Kalau orang putih tu memang bahasa dia tak apalah tu. Oleh kerana itu, once kita mendengar, budak sekolah rendah pun tahu. Mendengar tu apa ibu? Mendengar suara ke? Dengar apa? Dengar sifat. Mau tak mau, mendengar dengar sifat. Sifat tu namanya pendengar. Boleh dah? Mari kita pergi satu-satu. Kalau terjemah pendengar, kena dah sifat. Kalau terjemah mendengar, tak jadi sifat, dia jadi apa? Perbuatan. Pendengar wujudi ada, mendengar wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari, ni amrun i'tibari. Baik. Sifat tu memang betul-betul ada pada zat. Mendengar bukan ada pada zat. Dan Allah ada satu sifat pendengar, mendengar saya, mendengar orang dalam hati, mendengar hayawan, tumbuh-tumbuhan, semua sekali. Allah dengar banyak tak? Banyak, tapi dengan satu sifat. Boleh? Untuk asatizah yang ikut pengajian kita, advance, cuba tengok ke atas. Ini untuk orang yang advance ni. Ini kita ambil pendengar ataupun sama di bawah kategori sifat ma'ani yang wujudi. Inilah yang namanya mabda'. Dalam kitab kecil-kecil tak ada benda ni kitab besar-besar. Mabda', asal, umbi, perdu. Allah mendengar, itu kedua tu. Mendengar mesti ada dengan sifat pendengar baru boleh mendengar. Kalau kita tak kata ada sifat, jadi Mu'tazilah. Allah mendengar dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya. Sebab tu antara hikmah mengaji sifat 20, sifat ma'ani nak bezakan kita dengan Mu'tazilah. Naam. Dan ini ismi, ini nafsi. Yang tu saya tak nak cerita dulu. Kalau kita kata mendengar tu perbuatan, bila perbuatan amrun nama lain samaratus, boleh juga mas, boleh juga ta'al. Ini untuk yang advance ke tuan-tuan. Kalau tak sampai situ tak apa. Ini untuk ustaz-ustazah. Baik, untuk lebih jelas mari kita lihat beza pendengar dengan mendengar. Saya nak bagi tahu satu je. Tidak salah menterjemah dengan pendengar. Itu je poin saya. Tidak salah Pak Dai terjemah pendengar. Itu je poin saya. Bukan kata salah yang menterjemah mendengar, tak. Silakan dengan terjemah, it's okay. But as long as you have to be clearly differentiating between mendengar dengan pendengar. Kalau semabul tak jadi. Tahu maksud semabul ni? Semabul maksudnya keliru, jangan keliru. Baik. Tak mahu saya tengok muka tuan-tuan. Pendengar
Tengok, tuan-tuan tengok sendiri. Pendengar tu sifat apa? Sifat ma'ani, terjemah bagi Kalau mendengar perbuatan, nama lain thamaratus sifat, masdari dan ta'alluq. Masya-Allah. Pendengar itu wujudi, ada lagi sungguh. Kalau mendengar amrun i'tibari. Pendengar berdiri pada zat qadim. Mendengar bukan berdiri pada zat. Nah, mabda asal umbi perdu tu bahasa orang sebelah utara tu. Mendengar bukan mabda, mendengar dengan sifat pendengar. Faham tak? Mendengar dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga. Ada orang ada telinga tapi tak boleh mendengar sebab dia tidak ada sifat pendengar. Wahdaniyah. Baik, kita lajukan. Pelihat pun sama juga. Berkata-kata pun sama juga. Boleh ya? Baik. Kalaulah begini, saya bukan nak mempengaruhi ni, tak, saya nak letakkan saja. Kalau kita insist nak juga terjemah samak tadi dengan mendengar, boleh tak? Boleh, boleh. Dia cerita dia astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Sangat boleh. Walah, itu yang paling tepat actually. Tapi kalau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh tak? Boleh. Yang tak bolehnya tak berbunyi. Hayyu pun tak, hayya pun tak. Sebab dua. Satu, kerana dia tidur. Yang kedua, kerana dia tak baca. Up to you. Tapi kalau tengok dari segi accuracy dia, the most accurate recitation, Al-Hayya Al-Qayyum. Nanti kalau saya syarah ni, tak jadilah sifat 20 nanti. Tak mahu saya, banyak sabar saya hari ni. Kita berhenti 10.30 insya-Allah. Dah nak habis ni. Baik, hadirin, mari kita lihat siapa yang nak terjemah. Ustaz, kami daripada dulu sampai sekarang cucu saya dah 12. Saya tak bolehlah dengan pendengar. Saya nak terjemah mendengar juga. Boleh, silakan Mak Ajah, tapi pastikan tahu beza tadi ni. Baik, mari kita lihat. Thamaratus sifat dan sifat. Allah mendengar dengan sifat pada. Boleh tak kalau kita nak kata Allah mendengar dengan sifat mendengar? Boleh tak? Boleh, tapi janggal tak ayatnya? Ini kalau masuk SPM ni, pening pemeriksa dia buatnya. Allah mendengar dengan sifat mendengar. Better tulis Allah mendengar dengan sifat. Nah, bukan itu. Itu dah advance tu, maksudnya dah khatam kitab dah tu. Maksud saya, letakkan bahasa Arabnya tu. Allah mendengar dengan sifat sama. Itu better rather than putting mendengar jadi pelik. Cuba adik-adik sekolah rendah. Allah mendengar dengan mendengar. Tak melompat dia nanti. Sama. Allah melihat dengan sifat. Apa sifat tu? Biar nampak pelik translation pun, tapi sedap. Allah mendengar dengan pelihat, ataupun Allah mendengar dengan sifat Allah melihat dengan sifat pelihat. Kan cantik bunyinya. Tapi kalau buat macam ni, Allah melihat dengan melihat, kan sakit perut dibuatnya. Baik, Allah berkata-kata ataupun lebih tepat berfirman dengan sifat. Sifat apa? Sifat berkata. Barakallahu fiik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah. Naam. Insya-Allah. Kita rehat pukul 10.30. Jam sekarang pukul berapa mengaji? Pukul 10. 10.12. 15. Okey. Jam saya pukul 10.16. Betul?
saya mengharapkan salah tadi, supaya biar jam saya laju, jam tuan-tuan lambat, supaya panjang lagi saya bercakap. Anyhow, 15 minit lagi insya-Allah. Kita berhenti tepat pukul 10.30, 10.29 kita berhenti. Mari kita lihat dulu nah. Baik. Allah berkata-kata, berfirman dengan sifat berkata. Boleh tak nak kekalkan juga berkata-kata? Ya silakan, tak masalah. Tapi bunyi ayatnya peliklah. Allah berkata-kata dengan berkata-kata. Nanti anak tanya, apa dia ni mama? Mama, oyak ke apa ni mama? Mama ke? Nah. Berani budak sebut lagu tu, nak apa? Kalau memukul anak, biar dengan niat supaya kamu jadi orang yang baik. Saya dah cerita dulu kan, di sini kenapa orang tua dulu kalau nak marah anak, dia akan panggil apa? Nah, cukup sebab ada pelajar-pelajar di sini tak berani saya cerita benda tu. Supaya jangan jadi benda jangan jadi apa? Pelik. Saya jelaskan sedikit. Orang tua dahulu kalau memarahi anak-anak, mereka akan panggil BAHLUL kamu. Gitu. Dia akan sebut BAHLUL kamu. Jangan sebut. Dia ada bunyi tu, jangan sebut. Ni dewan ni kan dewan yang mulia ni. Kalau dia marah anak-anak, dia akan sebut, kamu ni BAHLUL lah. Contoh. Kenapa dia sebut BAHLUL? Kalau, maaf, kalau generasi sekarang ini, dia akan kata itu negative word. Itu kataan yang negatif. Tapi sebenarnya bukan negatif. Dia kembali kepada seorang yang kuat beribadat ketika itu, namanya Muhammad Al-Bah. Tak mahu saya sebut. Tuan-tuan yang sebut, tapi cukup di situ supaya jangan jadi apa. Tak adik-adik. Baik, nak tunjuk biar kita jangan bagi semua. Kalau bagi semua nanti tak datang lagi mengaji. Bukan gitu. Sebab di sini bukan tempat mengaji ni. Di sini tempat mendengar dan memahami. Nak mengaji betul-betul, dia kena datang ke masjid dan buka kitab satu-satu. Tuluz zaman, masih panjang masa. Sebab itu nak sampai kepada tom yam yang sedap tu bukan senang. Nak kena cari apa? Ayam pula jangan yang dah 2 bulan dalam peti sejuk. Kena pergi cari dekat kampung-kampung supaya dia fresh. Kemudian nak kena tahu potong berapa. Nak buat tom yam, jangan potong 5, 15 ataupun 25. Kemudian nak kena cari 5 purut lagi. Cari lagi serai. Kalau tom yam campur, nak kena ada udang. Kemudian ayam tadi sudah kan? Daging belum, jangan lupa. Kemudian sotong. 6. Kemudian macam mana nak masak? Adik-adik buah sotong dulu. Jadi getahlah sotong tu nanti. Jangan apa dia? Letak air dulu, kemudian baru letak daging. Sebab daging tu lambat untuk untuk lembut. Barulah letak ayam, baru letak. Tunggu dulu, jangan letak ayam dengan sotong dulu ya, kemudian sikit. Mengajar tom yam pula saya. Tapi nak tunjuknya barulah letak secukup rasa. Barulah Allah tu berapa minit tu? Berapa jam nak saya tu? Tambah tak boleh nak cerita sedapnya tu. Tapi nak sampai sedap tadi berapa kilometer cari ayam tadi tu. Itulah ceritanya ya. Itulah adik-adik, supaya kita menghormati orang-orang tua dulu ya. Jangan pandang negatif. Well, even perkataan tu memang negatif sekarang. Tapi kalau kita ada ilmu, ya salam. Rupanya
kita kena berbaik sangka dengan orang. Bila dibagi takrifan tentang sama, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kenalah terjemahannya dengan per tadi itu. Bila sifatun yang hijau tu ya, sifatun kan sifat pendengar. Kalau terjemahan mendengar ni bukan jadi sifat, jadi apa? Perbuatan. Ni ada dalam kitab, Wujudiyatun wujudi. Sebab itu kalau terjemah mendengar tak jadi wujudi, jadi amrun na'am. Qa'imatun bidzatihi ta'ala, berdiri pada zat. Bila berdiri pada zat, qadim, sebab zat Allah itu qadim. Kalau terjemah mendengar itu bukan berdiri pada zat. Wahdaniyah, asal memang sifat itulah tu yang kita mengaji wahdaniyah itu. Pada sifatnya. Adapun pada perbuatan, kan banyak mendengar tu, Allah mendengar saya, tuan-tuan dan sebagainya. Selesailah pengajian. Kenapa diterjemah dengan per? Sekarang dah boleh faham. Poinnya ialah, poin besarnya ialah bila disebut per itu menunjukkan wujudi. Bila ber itu maksudnya amrun sifat ma'ani itu wujudi ke amrun i'tibari? Sekarang dah boleh clear tu. Kalau tuan-tuan nak kekalkan dengan yang cara lama pun tak mengapa juga, tapi kena boleh jelaskan dari segi kenapa tu. Boleh? Baik. Ini sangat penting difahami 4 serangkai sifat ma'ani dalam 8 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ma'ani itu ada berapa? 7. 1. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Ada juga yang kata 8. Apa dia? Takwin. Ada yang kata 9. Apa dia? Idrak. Tu kita tak. Tu perbincangan tinggi. 4 serangkai sifat ma'ani sangat penting. Setiap hari kita dealing dengan ini. Even setiap saat. Ini setiap saat kita dealing dengan ini. Inilah antara rahsia kenapa orang wali Allah dia syuhud. Syuhud apa dia? Melihat. Melihat apa? Kesatuan. Al-kathrah fil wahdah. Dan banyak-banyak dilihat ni kembali pada satu Allah. Kadang-kadang dia melihat al-wahdah fil kathrah. Dalam ramai-ramai ni dilihat ni al-wahdah, Allah satu berkuasa banyak. Dalam banyak-banyak tu kembali pada Allah. Tu yang istilah sufi. Ni kalau mengaji tinggi lagi lah, saya mengajar di masjid saya tak sebut benda ni mengaji. Tapi kalau mengaji tinggi lagi dia akan sampai al-wahdah fil kathrah wal kathrah fil wahdah. Bukan apa pun ni, inilah rahsianya ni. Mari sama-sama. Kenapa hanya 4? Kerana saya tanya saya jawab untuk pendek. Walhal sifat ma'ani ada berapa tadi? 7. Kenapa 4 di sini? Saya jawab. Kerana Allah untuk menjadikan makhluk, mematikan makhluk, apa sahaja yang berkaitan dengan makhluk, cukup dengan 4 sifat, iaitu hayah, ilmu, iradah dan qudrah. Mana pergi sama? Mari kita lihat pada manusia kita. Baik. Orang itu dia ada di sini tapi dia lumpuh. Boleh tak kita suruh dia baiki mikrofon ini? Dia ada. Tapi dia lumpuh. Tak boleh. Sebab dia tidak ada qudrah. Orang itu ada di sini kuat, main gym lagi. Maksudnya dia ada qudrah. Tapi kalau tidak ada iradah, dia tak akan baiki mikrofon ini. Kenapa? Sebab dia kuat tapi tak ada iradah. Isteri dia baru call, abang, kereta puncture. Kereta isteri puncture. Dia akan tolong isteri ke tolong baiki ini mikrofon. Kalau dia baiki mikrofon, jaga kat rumah nanti. Abang pula selinga. Kalau isteri yang luar biasa. Naam. Orang ini tadi kuat dan dia nak tolong baiki mikrofon yang rosak ini. Sebab dia ada qudrah dan iradah. Tapi sayang,
dia tak ada ilmu membaiki mikrofon. Kalau ada ilmu tom yam, 10 jenis tom yam dia boleh buat. Tom yam keruh, tom yam tak keruh, tom yam campur, tak campur, tom yam ikan pun ada. Saya baru tahu juga ada tom yam ikan rupanya. Baru tahu saya Kak Aja, tom yam ikan. Dan minggu lepas makan tom yam mi Maggi. Masya Allah, sedap rupanya. Anyhow, tak ada ilmu, dia kuat dan ada baiki, tapi got no knowledge in maintenance, boleh tak dibaiki ni? Sebab dia tak ada ilmu. Nah, dia kuat, dia nak baiki ni, suka dia nak baiki ni, benda ni dibeli, baru beli, dah niat nak baiki. Iradah. Dan dia ada 4 certificate di dalam electrical engineering. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada hayah, boleh tak dia baiki? Without combination of 4, takkan terjadi sesuatu. Itu untuk manusia. Nah, untuk Allah sama juga. Karena itu Allah nak jadikan makhluk, mesti ada 4 itu. Tak perlu melihat. Kenapa? Orang buta boleh tak hasilkan bakul, malah lebih cantik lagi daripada kita, halus. Dia bukan ada basar, kan? Tapi dia boleh buat, sebab buat sesuatu tak semestinya dengan basar. Orang pekak boleh tak membaiki motosikal? Oh, Masya Allah, bukan setakat motosikal, motorcar pun dia boleh baiki. Walaupun dia pekak. Naam. Orang bisu, boleh tak dia buat kek lapis Sarawak? Kek lapis Sabah dia boleh buat. Kenapa? Bisu tak semestinya dengan bisu tak boleh buat. Look at that. Bermakna hanya dengan 4 sifat ini Allah jadikan. Karena itu hadirin, apa yang berlaku dalam dunia sekarang ni kerana 4 ini. Semua nanti kita akan lihat. Tidak terjadi sesuatu. Tuan-tuan, saya nak mula kuliah tadi pukul berapa? Pukul 9 kan? Sekarang dah pukul berapa sekarang? Guna jam saya ni. Pukul 10.28 ya. Saya muhadir 10.28, bukan muhadir pukul 9 tadi ni muhadir lain ni. Sekejap lagi 10.29 kan? Muhadir 10.29 tak sama dengan muhadir 10.28. Kalau dapat di zoom lah ni, misai ni, dia bergerak. Kalau dapat di zoom ni setiap saat, nescaya kita akan tengok dia berubah panjang. Bulu hidung pun sama, kulit pun sama. Dia akan mengalami proses, tapi sangat detail, every second. Cuma kita tak nampak lah itu. Sebab tu kita rasa I still young, tapi you are growing up for every second. Itu nah. Bergeraknya itu satu saat, every human being. Kerana 4 sifat ini, dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita melihat sesuatu itu, oh, ini Masya Allah, kita tahu. Oh, pokok bunga, oh dah keluar bunga dah pun. Terus kita tahu tu, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Patah pokok bunga tu, abang ngaji yang buat. Kita bukan tengok abang ngaji tu, tengok apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayat. Cuma mana yang datang dulu? Qudrah dulu ke, iradah dulu ke, ilmu dulu, hayah dulu? Hayah dulu, barulah ilmu, barulah iradah, barulah. Ini namanya tertib apa? Ta'aquli. Sebab dia sendiri akal. Hakikatnya sifat itu tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kenapa? Semua sifat itu adalah qadi. Boleh? Baik, kita berhenti sini dulu, kita sambung insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.